Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyeru agar komitmen yang teguh dalam tadbir urus berkesan, etika dan pematuhan sentiasa diterapkan dalam operasi bagi memastikan kemampanan, kredibiliti dan kejayaan jangka panjang. Sumbangan kepada sebahagian masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara membantu meningkatkan syiar Islam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menggesa semua pihak berkepentingan untuk terus fokus dalam meningkatkan standard keselamatan, menambah baik kebolehpercayaan operasi dan integriti aset, meningkatkan kecemerlangan pelaksanaan dan membina prestasi kepimpinan yang kukuh sebagai langkah kehadapan di tahun 2025. Dalam titah, Baginda menyeru agar komitmen yang teguh dalam tadbir urus yang berkesan, etika dan pematuhan sentiasa diterapkan di dalam operasi bagi memastikan kemampanan, kredibiliti dan kejayaan jangka panjang yang akan menjadi kunci untuk menjamin pertumbuhan yang berterusan dan berkekalan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semasa berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP ke-414 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Shell Marketing Sdn Bhd BSM ke-192 bagi suku pertama tahun 2025. Mesyuarat berlangsung pagi tadi di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah BSP dan BSM. Mesyuarat tersebut dimulakan dengan bacaan doa. Mesyuarat membincangkan bidang-bidang penting seperti prestasi operasi, keselamatan, kewangan dan pembangunan tenaga manusia. Mesyuarat tersebut menandakan berakhirnya sesi mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Syarikat-Syarikat Brunei Shell Joint Venture bagi suku pertama 2025. Juga hadir pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Shell PLC serta ahli-ahli kepimpinan daripada BSP dan BSM. Latihan penuh bagi upacara Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-41 diadakan pagi tadi. Diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara, latihan bertujuan memastikan acara nanti berjalan dengan lancar dan teratur. Hadir menyaksikan latihan Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan, turut menyaksikan Yang Berhormat Pihindatu Lera Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Sambutan yang bertemakan Bersatu Mencapai Cita Negara akan menghimpunkan 20,000 peserta.
Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib berjemaah membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-41 akan diadakan Sabtu ini di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara bermula pukul 5.45 petang. Tumpuan utama majlis Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Bagi memastikan kelancarannya, petang tadi diadakan tinjauan persediaan majlis berkenaan. Hadir yang berhormat, Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Sementara itu, beberapa buah masjid di keempat-empat daerah juga akan menjadi tumpuan bagi majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib berjemaah membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-41. Bagi daerah Brunei dan Muara di Jamiah Sri Hasan Al-Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid Hasan Al-Bolkiah Kampung Mentiri, Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam Kampung Jerudong, Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusup, Masjid Sultan Sharif Ali Mukim Sengkurong, Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun, Masjid Setia Ali Pekan Muara dan Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Di daerah Blaid, Masjid Muhammad Jamalul Alam, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan dan Masjid Pekan Seria. Manakala di daerah Tutong, Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong dan Masjid Utama Muhammad Saleh di daerah Temburong. Orang ramai adalah dialulukan hadir. Pegawai dan kaki tangan perubatan serta ambulans disediakan bagi menghadapi sebarang situasi kecemasan pada upacara Perhimpunan Agong sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-41 di Taman Haji Samuda Omar Ali Saifuddin Ahad ini. Pasukan perubatan tersebut akan berada di sekitar kawasan taman bagi membantu para peserta dan orang ramai sekiranya berlaku masalah kesihatan khususnya penyakit berkaitan haba. Beberapa buah klinik sementara turut disediakan di sekitar kawasan taman. Meskipun terselindung di sebalik tabir, namun pasukan perubatan mempunyai tanggungjawab besar demi memastikan keselamatan serta kesejahteraan semua. We have deployed 11 ambulances and 12 walking teams strategically positioned around Bandar Seri Begawan to ensure quick medical response when needed. And our team on that day will comprise of 160 people, including paramedics, medical officers, nurses and also support team. Lebih RM76,000 sumbangan diberikan kepada sebahagian masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Bagi memohon keberkatan dan kelancaran istiadat pembukaan rasmi dan sepanjang persidangan mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun ini, petang tadi diadakan majlis membaca surah Yasin dan doa selamat. Majlis diadakan di Surau Jabatan Majlis Mesyuarat. Hadir yang berhormat Bihin Orang Kaya Seri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Dr. Dayang Hajah Huraini binti Bihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara serta ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. كما ينبغي لجلال لا تنجنا بها من جميع الأهوال.
Dalam usaha menyokong peranan masjid untuk meningkatkan dan mengembangkan syiar Islam, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah memberikan sumbangan kewangan kepada sebahagian masjid, surau dan balai ibadah di seluruh negara. Majlis diadakan petang tadi di Dewan Serbaguna Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. 71 buah masjid, surau dan balai ibadah menerima sumbangan berkenaan yang keseluruhannya berjumlah RM76,700 bagi mengadakan majlis dan aktiviti takmir, khususnya sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Bagi masjid, surau dan balai ibadah di daerah Brunei Darmara dan daerah Belait, sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lera Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Perdana Menteri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan. Bagi daerah Belait, Majlis Kampung Sungai Traban. Bagi daerah Tutong dan daerah Temburong pula, sumbangan tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku timbalan pengerusi lembaga pengarah yayasan. Sumbangan tersebut disurahkan kepada imam-imam dan pegawai-pegawai masjid berkenaan. Masjid Kampung. Penghayatan agama Islam berpandukan kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan tonggak keharmonian beragama dan kesejahteraan bernegara di negara Brunei Darussalam. Malah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah teras utama yang berperanan dalam mencapai cita negara dan sudah pasti akan memberikan impak positif berpanjangan telah menyatukan perpaduan umat dan kestabilan negara. Perkara tersebut antara intipati Nadwa Pengukuhan Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah 3 sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-41 yang diadakan semalam di Masjid As-Salam, Kampung Junjungan. Hadir Yang Berhormat Awang Zainal bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Nadwah bertemakan Bersatu Mencapai Cita Negara dikelolakan oleh Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah Kupu SB, Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi'i Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa, Masjid As-Salam Kampung Junjungan, Belia Masjid As-Salam dan Persatuan Wanita Junjungan. Keputusan Peperiksaan Sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSSRU bagi tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi telah dikeluarkan. Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku urus setia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Ugama Brunei memaklumkan 5,024 calon telah menduduki peperiksaan. Daripada 4,634 calon sekolah, 3,167 telah lulus dengan pencapaian 68.34%. Seramai 2,806 calon memperoleh pangkat 1, manakala pangkat 2 seramai 326 calon dan 35 calon memperoleh pangkat 3. Sementara itu, 28 daripada 133 buah sekolah atau pusat peperiksaan telah berjaya memperoleh pencapaian 100% lulus. Bagi calon sekolah, slip pernyataan keputusan boleh didapati di sekolah agama masing-masing. Manakala calon persendirian bolehlah mendapatkan slip pernyataan keputusan di Pejabat Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam bertempat di lantai bawah bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis pada waktu pejabat. Lebih 30 pengusaha menyertai Santai-Santai JP 2.0 edisi Hari Kebangsaan yang diadakan bermula hari ini hingga 24 Februari. Dianjurkan oleh Jurong Park Country Club dan bersempena Brunei Gastronomy Festival 2025. Ia antara lain bertujuan menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-41. Santai-Santai JP 2.0 dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 3 petang hingga 11 malam
di Jerudong Park Garden. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk para pengunjung. Acara tersebut menyokong usahawan tempatan dengan menyediakan platform bagi mempromosikan produk mereka. Menyokong vendor tempatan dengan membuka peluang ekonomi dan mencipta kenangan yang tidak dapat dilupakan bagi semua pengunjung kami. Orang ramai berpeluang meneroka pelbagai program dan kursus yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE sepanjang Study at IBTE 2025 yang diadakan selama 4 hari. Berakhir hari ini, acara memberi peluang kepada orang ramai khususnya lepasan peringkat O untuk meneroka program dan kursus yang ditawarkan di 9 sekolah IBTE, bahagian pendidikan lanjutan dan latihan, serta Akademi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET. Acara berlangsung di IBTE Kampus Jeffrey Bolkiah Kuala Belait dan IBTE Kampus Sultan Bolkiah. Pemakanan sihat di bulan Ramadan antara yang dijelaskan semasa program Rehlah ila Ramadan. Diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, daerah Temburong. Program dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Imarah dan bahagian Hal Ehwal Muslimah. Dianjurkan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar dan Pejabat Hal Ehwal Masjid daerah Temburong. Program bertujuan sebagai persiapan menjelang bulan Ramadan. Baru menyambung makan. Dan makannya tu macam-macam dengan berlebih-lebihan. Kemudian jangan memudaratkan. Kita ni lihat atas meja. Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal melalui program pengupayaan asnaf zakat terus memperkasa asnaf fakir miskin dengan memperkenalkan program kemahiran keusahawanan asnaf zakat melalui kolaborasi Bank Islam Brunei Darussalam. Program bertujuan menyediakan latihan komprehensif dan sistematik bagi melengkapkan asnaf dengan kemahiran keusahawanan yang membolehkan mereka berdikari serta membina kehidupan lebih stabil. Program baru ini bakal dilaksanakan dalam 3 fasa latihan dengan pesertanya akan menerima kemudahan untuk memulakan perniagaan selepas tamat latihan. Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB melancarkan semula penerbangan langsung ke Balikpapan, Indonesia. Semalam, para penumpang yang mengikuti penerbangan langsung dari Balikpapan ke negara ini dialu-alukan dengan resepsi kebudayaan di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Ia menandakan pencapaian baru dalam mengukuhkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Indonesia serta menunjukkan potensi meluas bagi sektor pengembaraan dan pelancongan dua hala. Penerbangan langsung tersebut dikendalikan 2 kali seminggu. Balikpapan dan Brunei adalah bertetangga karena flightnya juga enggak sampai, cuman 1 jam lebih sedikit kita sudah bisa sampai di Brunei. Dengan adanya penerbangan efektif ini, para penumpang atau passenger dari Papan merasa sangat senang dan excited. Seorang individu dikenakan denda kerana melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Abul Hazim Tutul didenda RM100 kerana melakukan kesalahan membuang puntung rokok di kawasan bangunan komersial Kampung Sengkurung. Individu tersebut diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda. Jika gagal, boleh didakwa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda RM1,000. Kerja-kerja pemasangan kabel kini dilaksanakan di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin sehingga 17 Mac. Pemasangan kabel dilaksanakan bermula 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Jalan lancongan telah disediakan dengan para pengguna jambatan berkenaan disaran untuk sentiasa berhati-hati
serta mematuhi papan tanda arahan dan had laju yang ditetapkan. Separuh jalan Lebuh Raya Tunku berdekatan rancangan perumahan negara Kampung Rimba akan ditutup sementara bermula hari ini sehingga 25 Februari dari pukul 10 malam sehingga 5 pagi. Ia adalah bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan di Jejambat Tunku dilaksanakan. Separuh jalan di Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin berdekatan bangunan Pusat Sejarah Hala Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha ditutup sementara bagi membolehkan kerja-kerja pemunggahan stand banner. Penutupan bermula esok 21 Februari dari 10 pagi hingga 12 tengah hari sehingga kerja-kerja selesai. Dan sebahagian jalan di Kampung Beribi Hala Jangsak juga ditutup sementara hari ini hingga 22 Februari bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan tanah. Penutupan bermula pukul 10 malam hingga 6 pagi.